Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak baik cikgu? Harap semua happy-happy semua lah ya. Dekat rumah dulu PKP. Okey, cikgu akan sambung lagi apa yang tertulis dalam pada buku matematik kamu ni ha. Dan untuk yang sebenarnya cikgu baru je hari ni baru pergi beli buku teks. So insyaAllah nanti beberapa hari mungkin kamu akan dapat jadual lah bila yang kamu akan collect buku ni. So kamu tak ada alasan dah untuk kata saya belum dapat. Sebab memang kita akan bergantung pada buku ni. Buku kerja belum dapat lagi ya. Jadi hari ni cikgu akan sambung untuk ubahan juga, ubahan secara langsung. Tapi simple saja. Cikgu hanya akan tunjuk dalam beberapa contoh saja dan agak penerangan sikit saja hari ni ya. Bagi banyak-banyak pun sama pening juga kan. Okey, ubahan langsung. Apa itu ubahan langsung yang kamu faham? Okey, macam alright. Di kat sini ada cikgu dah buat dah jawapan untuk latihan Kendiri 1.1a. Ada 3 soalan semuanya. Nanti cikgu akan share jawapan dia dengan kamu. Tapi hari ni cikgu nak kalau siapa yang ada masa tu boleh buat mobilasi minda 2. Tapi hari ni cikgu hanya menerangkan apa itu hasil daripada mobilasi minda 2 ya. Hasil mobilisasi minda 2. Okey, dia macam ada bentuk eksperimen macam tu kan. So dekat situ dia ada beberapa graf. Okey, apa itu hubungan? Sepatutnya kamu kena, yalah macam ni yang dia kata tu lah, menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah, bagi satu pemboleh ubah langsung, bahagikan murid. Jadi dia nak kamu buat benda tu sebenarnya, tapi dalam bentuk kumpulan. Tapi masalahnya masing-masing dah di rumah kan, mana boleh buat satu kumpulan. Tapi tak apa, dalam perbincangan itu dan daripada hasil mobilasi minda I2, kita akan dapati nilai. Ni nak bagi tahu je nilai Y per X ialah pemalar. Okey, pemalar ni adalah sesuatu yang tidak boleh berubah. Straight je. Okey, yang ni. Ini yang pertama dia nak bagi tahu nilai Y per X ialah pemalar. Dan yang kedua dia akan bagi tahu graf Y melawan X. Lawan X ialah satu garis lurus. Okey, nampak tak? Ialah satu garis lurus yang melalui asalan. Itu je sebenarnya dia nak bagi tahu. Okey, dan yang ketiga dia nak bagi tahu lagi pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X. Maksudnya yang ketiga, boleh ubah Y berubah secara langsung. Okey, dengan pemboleh ubah X. Itu je dia nak bagi tahu. Dan graf dia begini ya. Ini X, yang ni Y.
C. Dan ini adalah kosong. Asalan kan kosong kat sini kan. So dia kena, macam mana dia nak kata melawan tu. Graf Y melawan X adalah begini. Itu kamu kena ingat ni. Graf Y melawan X maknanya kalau sini X, sini maksud cikgu sini satu, sini pun satu lah. Macam tu. Jadi dia graf dia begini. Tapi dia melalui asalan. Sebenarnya dekat nilai dekat sini tak penting, tapi graf dia begini. Naik mencacak begitu Mungkin ada ni sikit. Nanti kita akan buat beberapa contoh yang kamu akan lebih faham Ini adalah yang pertama, iaitu Y per X. Iaitu graf Y per X. Macam mana dengan yang seterusnya? Jadi kita buat kotak kecil sikit. Maksudnya macam ni. Maksud cikgu yang ni daripada sini ke sini Ini graf X, Y. So balik. Terbalik Okey, yang kedua, yang ni kamu faham 3 ni. Nilai Y per X ialah pemalar. Graf Y melawan X ialah satu garis lurus yang melalui asalan. Dan pemboleh Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X. So, daripada sini kita akan buat satu kotak untuk nak kira lebih senang dan nampak. Okey, kotak dia begini. Y, ni Y, yang ni X. Okey, nilai apa kat sini? Okay, kamu boleh masukkan nilai Y1, X pun 1, Y2, X pun 2, Y3, X pun 3. Macam tu. Jadi dalam bentuk hubungan, cikgu padam benda ni sebab cikgu nak tunjuk dekat kamu yang lebih lagi daripada sini graf ni. Yang ni kamu kena salin lah maksudnya. Apa step-step yang cikgu tulis daripada apa dalam ni, nanti kamu kena salin pertama apa yang cikgu fikir. Cikgu akan cuba snap gambar. Nanti cikgu dah buat nota yang memang kalau misalnya ikut nota tu pun boleh, itu lebih teratur sikit. Okey, maksudnya begini tengok satu graf begini, yang ini X, yang ini Y, yang ini kosong, dan graf tu akan naik cocok begini Okey, so dekat sini kita boleh anggapkan begini dan begini. Ini kamu punya X1, ini kamu punya Y1. Daripada mana kita dapat benda ni? Daripada tadi yang cikgu buat kotak tu dan Y, X. Okey, Y1, X1, Y2, X2, Y3, X pun 3. Okey. Alright.
So daripada sini kita akan, kamu pernah tengok kat graf ni kan, dia ada pasal hubung kait dengan M. M tu apa? M tu kecerunan. Kecerunan. So kecerunan ni apa? Kecerunan ni apa? Iaitu Y M sama dengan Y1 bahagi dengan X1. Itu dia punya rumus untuk kecerunan sama dengan K. K ni adalah pemalar. So kita boleh kata apa? Y berubah secara langsung, ini simbol dia. X, hubungan dia, ubahan. Okey, ataupun ni dalam bentuk simbol. Kalau dalam bentuk persamaan, Y sama dengan KX. Jadi K ini ialah pemalar. Itu satu. Clear? Kamu try fahamkan. Okay, untuk yang hasil mobilasi yang ketiga, sorry. Okay, kalau kamu nanti cikgu akan snap gambar satu. Okay, kamu akan tengok juga dalam mobilasi minda yang ketiga. Yang ketiga ni dia nak bagi tahu kata graf ini, yang ini Y per X, tapi yang lagi satu, okey, mobilasi minda ketiga. Yang ketiga pula ni tau. Yang ketiga, X ni dia dah jadi X kuasa 2. So kat sini dia tak jadi dah X kuasa 1, dia jadi kuasa 2. Salah. Patah. Jadi Y sama dengan X kuasa 2. Dia macam gitu. Jadi dia nak tengoklah hubungan tu . Jadi daripada hasil mobilasi yang ketiga tu, dia Y sama dengan X kuasa 2. Sama juga dia akan jadi pemalar. Oleh yang demikian, dia akan jadi dapat K juga. K pun adalah pemalar. Jadi dekat sini dia tak jadi lagu ni lah. Dia akan jadi secara umum dia, Y adalah X ni adalah kuasa N. Kuasa N. Dan K ni dia tak jadi KX dah. Dia akan jadi KXN. N ni mewakili kuasa. Itu dengan keadaan N tu, N adalah 1, 2, 3, 1/2 dan seterusnya lah. Okey K tu ialah pemalar. Macam biasa juga. So jadi just nak bagi tahu kata hubungan bila ada kuasa 2 ni. Okey, benda ni kamu tak nampak lagi. Dia pun sama juga, kena melalui asalan juga. Baru jadi graf Y melawat XN ialah satu garis lurus yang melalui asalan, dengan K ialah kecerunan garis lurus. Dia kena juga melalui asalan. Itu mobilasi yang ketiga. Okey, cikgu akan tunjuk dua contoh lagi hari ini. Dan daripada dua contoh tu, insya-Allah kamu akan lebih faham. Dan cikgu nak kamu buat juga contoh ni. Bila kamu buat contoh, kamu akan lebih faham. Contoh pada muka surat 7, contoh yang kedua. Okey, cikgu padam. Sekejap. Okey, kamu nampak tak soalan yang cikgu tulis dekat situ? Cikgu baca daripada jauh. Okey, sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu Y berubah dengan masa, iaitu T, seperti yang ditunjuk dalam jadual di bawah. Okey, itu dia punya jadual kamu. Masa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jarak dia adalah 14, 28,
42, 56 dan 70. 70 dan 84. Okey, dia nak kamu tentukan sama ada y iaitu jarak berubah secara langsung dengan t atau t kuasa 2. Okey, seterusnya tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, so kamu kena buat macam mana? Kamu kena buat macam mana? So kamu kena bahagilah tadi y bahagi dengan t dan lagi satu y bahagi dengan t kuasa 2. Okey, cikgu akan tunjukkan kamu satu-satu Okey, kamu tengok jadual yang cikgu baru buat ni. Okey, jadual yang ini t 2, 4, iaitu masa dia 2, 4, 6, 8 saat, 10 saat, 12 saat. Okey, jarak dia 14 cm, 28 cm, 42 cm, 56, 70 dan 84. Cuba kamu buat contoh macam cikgu buat yang first ni, iaitu y bahagi dengan t, iaitu 14 kamu bahagi dengan 2. So kamu akan dapat 7. Tapi yang ini pula 14 bahagi dengan 2 kuasa 2. So kamu akan dapat 3.5. Okey, kita try dengan yang ini pula. Yang ini 28 bahagi dengan 4 pun kamu akan dapat 7. Macam mana dengan yang ni? 28 bahagi dengan 4 kuasa 2 kamu akan dapat 1.8. 1.75 iaitu 1.8 lah. Okey. Dah sini kamu dah nampak dah beza betul tak? Okey, tak apa, kita try yang ni pula. Yang ni 42 bahagi dengan 6 kamu akan dapat juga 7. Tapi bila 42 bahagi dengan 6 kuasa 2 kamu akan dapat 1.2. Maksud kalau ikutkan kamu tekan kereta kamu akan dapat 1.167. So ringkaslah kamu akan dapat 1.2. Okey, macam dengan yang ni pula 56 bahagi dengan 8 pun kamu akan dapat 7. Tapi bila kamu bahagi 56 bahagi dengan 8 kuasa 2 kamu akan dapat 0.875. Okey, kata 0.9 lah kata. Okey, so nampak tak? Okey, dua ni cikgu tinggal bagi kamu buat pula. Nampak tak? Yang ini dia semua tetap 7. Kan? Maksudnya pemalar dia adalah sama, K dia adalah sama. Tapi yang ini K dia tak sama. Ini 3.5, ni 1.8, 1.2, ni 0.5. Jadi bila yang ni tak sama, hanya yang ini saja, maksudnya Y per T yang berubah secara langsung. Kerana yang ni yang pertama ni kan, yang ni nampak tak? YT ni. Okay, kita buat kat sini lah. Kita tulis pen colour lain supaya kamu nampak sikit. Jadi Y per T dia adalah pemalar. Ini adalah pemalar. Dan dia punya sifat dia Y buat tak? Berselangsung dengan T. Tapi berlainan dengan Y per T kuasa 2 sebab nilai dia tak sama. Bila tak sama, maknanya dia bukan pemalar. Y per T kuasa 2 ni, Y per T kuasa ni bukan pemalar. Bukan pemalar. So, dan dia juga tidak berubah, Y juga tidak berubah secara langsung dengan X, dengan T. Y tidak berubah secara langsung dengan T kerana yang ni dia tak boleh tulis macam ni je lah. Dia tak boleh tulis Y T kuasa 2, tak boleh lah. Dia tak boleh lah. Maksudnya Y bukan berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Cikgu harap rumah tak apa, nanti cikgu akan snap gambar contoh dua. Okey, lepas ni kita akan buat contoh yang ketiga pula. Contoh ketiga ni
pun cikgu nak kalau boleh, ini dia nak bagi tahu. Contoh ketiga ni dia nak bagi tahu garis, ada dua keadaan. Satu garis dia melalui asalan dan satu garis tidak melalui asalan. Okey, tak apa, cikgu akan snap gambar ni dan cikgu nak kamu buat contoh yang ketiga. Okey, yang ni contoh ketiga. Nampak tak? Buat contoh ketiga. Okey. Jangan bimbang, yang ni cikgu akan snap untuk kamu dan ini kerja sekolah kamu. Cikgu nak kamu buat contoh yang ketiga ni. Dan kamu akan dapati garis lurus tidak melalui di asalan. Nampak tak? Kan? Garis lurus ni tidak melalui asalan. Dia dapat kat sini. Tapi yang ini melalui asalan. Ini melalui asalan, maknanya melalui kosong. Jadi cikgu nak kamu buat benda ni. Sebab masa sangat mencemburui kita. Dah buat video je pun. Okey, tak apa. Okey, kamu try buat dulu untuk contoh yang ketiga. Nanti cikgu ada masa, cikgu akan buat semua kamu lah. Cikgu rasa kamu, dia cuma nak tahu je. Contoh yang ketiga ni, dia nak tahu kamu punya graf Y melawan X tu berubah secara langsung ataupun tidak. Jadi kalau tak melalui asalan, dia tak berubah secara langsung. Kalau melalui asalan, baru berubah secara langsung. Sebab dia tak memenuhi syarat yang kedua. Okey? Syarat pertama, dia mesti pemalar dia adalah sama. Dan itu syarat pertama, pemalar kena sama. Dan syarat kedua, dia kena melalui asalan. Okey? Okey ke? Okey ya. Dan kita banyak lagi contoh-contoh lain sebenarnya yang perlu kita ni baru. Okey. Kamu dah boleh buat dah latihan kendiri 1.1B. 1.1B soalan nombor 1A dan 1B. Cikgu nak kamu buat soalan tu. Nombor 2 pun dah boleh dah. Dah boleh dah. Jadi okey, cuba buat. Okey, kerja sekolah kamu adalah contoh ketiga. Latihan kendiri 1.1B soalan nombor 1 dan nombor 2. Cuba buat Cikgu akan share juga lepas ni. Tapi takat tu dululah. InsyaAllah nanti kita akan bertemu lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.